Tak apalah, demi rezeki. Yang penting halal. Banyak kerja pun tak apalah. Okey. Banyak ni barang dekat sini. Assalamualaikum. Bang. Bang kenapa nampak pusing sangat ni? Apa ni, bang? Hei, mau tak usir. Kenapa ni? Macam ni, barang ni. Oh, barang, bang. Macam ni, bang. Saya nak cakap pun serba salah. Tapi barang tu, bang, sebenarnya. Kami dekat sini pun dah terputus bekaran stok, bang. Lah, pasal terputus pula? Bang, nak cerita sikit lah. Barang tu, bang, jauh nak datang, bang. Kita kena lalu ganggang negara. Lepas tu kita nak kena lalu pelabuhan. Banyak proses tu, bang. Alah, takkan Tok Lee nak macam mana bawa masuk je lah. Tapi abang betul-betul nak ke? Mestilah nak. Dah lama tak dapat ni. Okey. Kalau betul-betul nak, saya ada cara, bang. Boleh ke? Kejap. Tak lengkap ni kalau benda ni tak ada. Tak boleh. Okey, kalau betul abang nak, jom saya bawa abang. Kita pergi ambil belacan. Jangan cakap kuat. Betul ada belacan ni? Ada, bang. Okey, jom ikut saya. Ya, aku punya jatuh. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Baik, untuk hari ini murid-murid semua, kita akan mendalami ilmu sejarah untuk tingkatan 2. Jadi, untuk itu kita bawakan seorang guru yang cukup hebat, banyak pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah Sani dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Seremban Negeri Sembilan. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Khabar baik, Ivan. Lama kita tak jumpa, Cikgu. Betul, lama, Ivan. Kali ini kita bersua kembali untuk episod kali ini. Jadi kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita perkenalkan Cikgu Nurul Adina Rashid dari SK Pendidikan Khas Seremban Negeri Sembilan juga. Terima kasih, Cikgu, kerana bersama kami untuk episod kali ini. Baik, Cikgu. Seperti biasa, untuk segmen ini kita juga bersama dengan murid-murid Cikgu. Betul. Ada berapa orang, Cikgu, untuk hari ini? Kali ini kita istimewa sikit. Okey. Kita bawa dua orang Dua orang terbaik. Siapa mereka? Kita perkenalkan. Baik, mari kita perkenalan dengan murid kita. Kita mulakan dengan Kristina. Perkenalkan diri, Kristina. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam. Kristina binti Muhammad Fizai. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam. Kasinara Kemilia binti Muhammad Khairul. Baik, itulah dia murid-murid Cikgu dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan. Cikgu, kita ada dua. Kita bersama dengan Kristina dan juga Camelia. Ya, Jadi, betul. untuk hari ini kita bawakan topik yang cukup istimewa, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Betul. Jadi, sebagai pengenalannya, apa, Cikgu? Sila. Baik. Sebenarnya kita tengah nak bercerita tentang kegiatan ekonomi masyarakat Alam Melayu. Tapi istimewanya di Alam Melayu ini, kegiatan ekonomi itu merupakan pembudayaan masyarakatnya. Maksudnya orang-orang di dalam Alam Melayu ini memang penghidupannya adalah ekonomi itu. Ekonomi itu sebagai Ekonomi keadaan itu adalah cara hidup mereka. Maksudnya semua orang berinteraksi di antara satu sama lain dan segala yang berlaku dalam masyarakat mereka adalah daripada kegiatan ekonomi itu sendiri. Cikgu, Ifat nak tanya. Tadi kita boleh lihat ada situasi di mana dua orang pada penjual pembeli nak beli belacan. Ya. Adakah itu juga salah satu contoh kegiatan ekonomi ketika itu, Cikgu? Iya, tapi bukan belacan Bukan yang belacan. dijual sembunyi-sembunyi itu. Tetapi keadaan yang bahawa semuanya berlaku interaksi akibat daripada kegiatan ekonomi yang berlaku. Kalau tengok tadi, peniaga tu tak kenal pun dengan orang yang datang tu, tapi tiba-tiba tanya, interaksi berlaku kerana proses jual beli yang berlaku di antara mereka. Baik, kita teruskan. Mari kita tengok ya. Baik, di dalam kegiatan ekonomi masyarakat Melayu, kita akan menyelami daripada atas sampailah kepada bawah, iaitu kita mesti memahami kepada struktur pentadbiran Kerajaan Alam Melayu, yang mana ini merupakan asas yang menjadikan ekonomi itu sebagai corak dan gaya masyarakat Alam Melayu ketika itu. Jadi kalau kita tengok daripada slide yang ada, ya, kalau kita tengok kita ada sistem pemerintahan. Dalam segmen ini kita akan cerita tentang sistem pemerintahan, iaitu kita ada beraja, pusat dan wilayah, dan kemudian baru kita akan pergi kepada sistem
keekonominya, kegiatan ekonominya. Baik, sekarang kita pergi kepada sistem pemerintahan dan struktur sosialnya dahulu. Baik, kalau kita tengok di bawah struktur sosial, yang ini suka untuk cikgu tekankan kepada murid-murid baik yang di rumah maupun yang di atas talian. Kita akan ada sedikit nampak macam sama tapi sebenarnya tak serupa. Perkara yang pertama, mohon murid bagi perhatian. Kita tengok, kita di bawah struktur sosial, kita dipecahkan kepada dua. Di dalam masyarakat alam Melayu, kita ada dua kelas, iaitu kelas atasan dan juga kelas bawahan. Iaitu kelas atasan terdiri daripada golongan pemerintah yang bertanggungjawab menjaga dan melindungi rakyat, serta kita ada golongan kelas bawahan, iaitu golongan diperintah yang mesti memberikan taat setia kepada pemerintah. Okey, ini adalah bahagian yang pertama. Okey, murid-murid yang di rumah, stay. Kekal dengan cikgu. Ingat benda ni. Dan kita tengok apa yang ada di bahagian yang seterusnya. Di struktur sosial yang seterusnya, kita ada golongan diperintah dan golongan yang memerintah. Ini tengok. Kalau tadi kita ada kelas atasan dan kelas bawahan, dan sekarang kita ada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Siapa yang berada di tingkat atas yang merupakan golongan pemerintah? Kita ada golongan diraja, iaitu statusnya tertinggi di dalam struktur sosial masyarakat, terdiri daripada raja, kerabat diraja, semua-semualah yang raja-raja tu, adik-beradik dia, anak beranak ada, sepupu, sepapat, semua. Ini adalah golongan diraja. Kemudian paling tinggi. Kemudian kita ada golongan bangsawan, iaitu golongan yang mendukung sistem pentadbiran kerajaan. Mereka di bawah sikit daripada raja tadi, tapi mereka inilah yang memastikan institusi beraja itu kekal dan berfungsi. Ataupun bahasa mudah dia kita panggil pembesar. Kalau dekat tanah Melayu kita panggil pembesar. Kita tengok. Jadi dia mendukung sistem pentadbiran terdiri daripada golongan pembesar, ilmuwan, golongan agama, pujangga dan pendeta istana. Ni semua orang-orang besar dekat istana lah. Tapi dia bukan daripada darah keturunan raja tadi. Dia adalah pembesar istana. Dan golongan yang diperintah. Golongan yang diperintah ni semua tadi. Kalau kita tengok, kita ada rakyat merdeka dan hamba. Rakyat merdeka siapa? Tadi tu yang tokek belacan dengan yang nak beli belacan tadi itu tu. Rakyat merdeka lah. Itu rakyat merdeka. Itu contoh rakyat merdeka. Semua-semua yang berniaga kat belakang tadi, itu rakyat merdeka. Petani, itu rakyat merdeka. Dia tidak tertakluk kepada sesiapa, tetapi dia bukan dari golongan bangsawan, jauh sekali bukan daripada kerabat diraja. Jadi ini adalah rakyat merdeka. Dan yang bawah sekali adalah golongan hamba. Golongan hamba ini, dia bukan sahaja tertakluk kepada raja, tetapi dia ni juga boleh jadi hamba kepada rakyat merdeka tadi. Contoh, yang berniaga tadi, tokek belacan tadi, dia ada pekerja dia. Jadi kalau sekarang kita namakan pekerja sebab kita bayar gaji. Tapi waktu itu mungkin dia ambil, mungkin dia ni tadi adalah daripada anak tawanan perang ke apa ke. Jadi tokek-tokek ni tadi, peniaga-peniaga ini tadi ambil, bela, bagi makanan dan bagi tempat tinggal, maka dia jadi hamba kepada golongan yang berniaga tadi. Janji hamba tadi itu bekerja untuk dia. Dia akan serve, dia akan bekerja untuk golongan ini tadi. Baik. Dan ini adalah sistem pemerintahan kita. Jadi ini adalah umum untuk semua kerajaan dalam alam Melayu, semuanya sistemnya begini. Dia ada golongan diperintah, ada golongan yang memerintah. Dia ada kelas atasan dan dia ada kelas bawahan. Jadi kita tengok, kita ada kerajaan Funan, Champa, Angkor, semuanya dengan ada raja, ada pemerintah pusat dan wilayah. Ini golongan pembesar tadi. Kalau kita tengok di Champa juga mereka ada raja, mereka juga ada pemerintah di peringkat pusat dan wilayah. Kita tengok di Angkor, sama. Mereka ada golongan pemerintahnya, raja dan pemerintah pusat dan wilayah. Kemudian kita ada apa? Kita ada Sriwijaya, sama juga. Mereka ada rajanya mempunyai unsur kesaktian, dianggap bosatwa, Buddha bumi kan. Dia ada istilah dia. Yang berbeza hanya adalah istilah-istilah daripada satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Kalau kita tengok macam Majapahit, rajanya menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja, Sri Batara. Yang seri-seri ni mungkin daripada Majapahit lah semuanya kalau kita tengok. Dan Kedah Tua. Juga sama. Ini adalah struktur asas. Kalau kita tengok kerajaan di alam Melayu semua begini. Kita ada sultan, golongan yang diperintah dan golongan yang memerintah. Dan yang ni yang sebut tadi,
Belacan tadi dari mana? Gangga Negara. Gangga Negara. Sebenarnya tidak ada sumber pun. Betul tak Gangga Negara membekatkan belacan? Cuma kita tahu kalau di negara kita hari ini, belacan terkenal di mana? Di Melaka. Melaka tu kat mana? Dekat Tanah Melayu. Jadi Gangga Negara ni kerajaan yang di tengah-tengah Tanah Melayu. Betul. Bukan fakta jangan nanti kata belacan dari Gangga Negara. Itu silap Okey, baik. Jadi kita dah sampai dekat ujung. Mari kita ulang sikit ke belakang. Kita nak tanya Irfan. Silakan cikgu. Baik. Kita tanya dekat murid di atas salian dulu. Baik, boleh tak sesiapa jelaskan pada saya apa itu golongan kelas atasan dan kelas bawahan? Siapa nak jawab? Saya boleh tolong cikgu? Saya. Saya. Laju Kristina, silakan. Teruskan Kristina. Terbaik Kristina. Okey. Kelas atasan ini dia daripada golongan pemerintah. Mereka menjaga dan melindungi rakyat. Manakala kelas bawahan merupakan golongan di perintah. Mereka memberikan taat setia kepada pemerintah. Alright. Itu kelas atasan, kelas bawahan. Dia sebut diperintah dan memerintah. Macam mana pula beza di antara golongan diperintah dengan golongan yang memerintah? Saya tak nak Kristina jawab. Dah mesti dah Camelia mesti jawab. Cepat Camelia, apa jawapan kamu? Silakan Camelia. Sistem pemerintahan merupakan tonggak penting dalam usaha raja-raja kerajaan alam Melayu untuk membangunkan kerajaannya. Jadi apa beza golongan diperintah dengan golongan memerintah? Siapa golongan memerintah? Kalau golongan pemerintah ni raja seperti raja, yang kalau bawah hamba. Bawah sekali okey. hamba. Ada hamba dan juga tadi ada rakyat merdeka. Ada cikgu, rakyat merdeka, betul, tepat. Baik, nampaknya murid-murid cikgu dah berjaya jawab. Berjaya Adakah jawab. mereka layak mendapat ganjaran cikgu? Saya rasa kena beri ganjaran, tapi Kristina yang dapat lebih. Saya tak puas hati dengan jawapan Camelia. Okey, Kita macam bagi mana, cikgu? Kristina. Kristina Kita bagi berapa? Kristina, kita bagi dia 2 daun Okey. yang warna pink tu. Okey, Kristina 2 dan bagaimana dengan Camelia cikgu? Camelia, kalau ada separuh, saya nak bagi dia separuh je. Tapi tak Kalau apalah, tak ada kita separuh. bagilah dia satu. Okey, kita bagi satu kepada Camelia. Okey, baik, terima kasih cikgu. Baik. Nampaknya itulah dia pengenalan kepada topik kita mengenai kegiatan ekonomi dalam kerajaan masyarakat alam Melayu. Jadi, jom kita berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, inilah dia slot mendengar rendah Didik TV KPM. Dan sekarang ini kita sedang belajar mengenai kegiatan ekonomi dalam kerajaan masyarakat awal Melayu dulu. Okey, untuk kali ini cikgu, apa pula diskusi kita? Baik, diskusi kita kali ini kita akan pergi kepada baru isi dia tadi, iaitu kegiatan ekonominya secara umum. Secara umum. Jadi dalam segmen kali ini kita akan tengok murid akan dapat memahami apa itu kegiatan ekonomi dalam masyarakat Alam Melayu. Alam Melayu ni kalau murid-murid yang dekat rumah nak lebih jelas, kita boleh tengok kawasan Asia Tenggara. Cuba Google kan, tengok mana di Asia Tenggara Alam Melayu secara umumnya. Di situ. Di situ. Tak tepat secara umum. Baik. Jadi kita tengok kegiatan ekonomi yang pertama. Yang duduk di bahagian yang paling atas kegiatan ekonominya adalah pertanian, bukan perdagangan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kedudukan kerajaan Alam Melayu tadi adalah di tanah-tanah yang subur. Baik. Seperti kerajaan Champa, Funan berada di lembah Sungai Mekong. Jadi lembah sungai ni memang kita tahu tanah dia subur. Betul. Dan kalau hari ini bila kita kata tentang Asia Tenggara ni, seluruh dunia tahu bahawa Asia Tenggara adalah syurga makanan. Jadi makanan ni datang daripada pertanian tadi, penternakan, tanaman dan sudah pasti makanan ruji kita di Asia hari ini adalah nasi. Jadi penanaman padi menjadi perkara yang paling penting. Kemudian di peringkat yang kedua baru kita ada
perdagangan dan seterusnya. Macam saya pakai ni agak-agak macam nelayan tak? Kan? Itu sesuai juga cikgu Sesuai juga kan. Macam ni kan, macam-macam orang dekat Terengganu, Kelantan dulu-dulu kan, petang-petang main. Wow. Baik. Kemudian kita ada hasil hutan dan laut. Maksudnya mereka ni nelayan. Mereka ni nelayan dan di bawah sekali adalah perlombongan dan pembuatan. Jadi bukan kerana dia tak penting, tetapi ianya merupakan aktiviti yang agak sukar dilakukan dengan tingkat teknologi ketika itu. Perlombongan tidak dilakukan secara berleluasa mungkin kerana aktivitinya berat. Betul. Untuk dapatkan hasil yang banyak. Begitu juga dengan pembuatan. Sebab waktu tu semua orang tahu buat apa yang nak dijual. Kalau saya buat bakul, jiran sebelah rumah saya pun dia tahu buat bakul. Kenapa dia nak beli bakul kat saya? Dia boleh buat bakul dia sendiri kan. Tetapi kalau benda-benda yang lain, contoh macam pertanian, tidak ada orang yang dialah tanam padi, dialah ternak lembu, dialah buat kolam ikan, dialah nelayan, tak ada. Tak ada. Itu sebab pertanian duduk di tingkat paling atas. Ada orang bercucuk tanam sayur, ada orang menternak binatang, ada orang menanam mungkin tumbuhan-tumbuhan yang lain. Baik, kita pergi kepada yang paling utama iaitu makanan ruji masyarakat kita di alam Melayu ni iaitu nasi. Okey. Nasi. Okey, jadi kita tengok kerajaan Funan, Champa dan Angkor. Funan dan Angkor ni terletak di lembah Sungai Mekong. Saya dah sebut dah tadi Okey, jadi tempatnya memang subur dan mempunyai pengairan yang baik, sumber airnya baik. Dan mereka ada selain daripada Sungai Mekong, mereka juga ada Tasik Ton Lesap yang membekalkan air kepada sawah-sawah mereka. Jadi pembinaan tali air atau barik menjadikan aktiviti pertanian di sana menjadi besar. Ramai orang yang mengusahakan. Mungkin setiap isi rumah ada petak padi dia sendiri untuk kegunaan sendiri. Siapa yang ada banyak mungkin jual lah. Okey, jual dan Champa, kalau kita tengok ketua air di setiap kampung menyelenggara, ketua kampung menyelenggara air di setiap tu dengan daik dan benteng tembok yang panjang. Mereka buat macam ala-ala di kerajaan Rom tu dah macam longkang besar. Dia buat untuk mengalirkan air. Baik. Itu di Funan, Champa dan Angkor. Bagaimana dengan kerajaan yang lain? Kita juga ada Majapahit. Majapahit ni di Pulau Jawa. Kalau hari ini mungkin kita boleh sebut sebagai Indonesia. Baik, Pulau Jawa mempunyai tanah yang subur untuk pertanian. Sama juga seperti di Champa tadi. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas bekalkan air untuk padi dan sawah. Perlu diingat ya Irfan, dia perlu diingat juga untuk murid yang di rumah. Kena faham, kerajaan alam Melayu semuanya di lembah sungai. Mereka tak ada pergi buat kerajaan duduk dekat atas gunung. Tak ada. Semua di lembah sungai saja. Majoriti semuanya di lembah sungai. Kerajaan-kerajaan yang utama semuanya di lembah sungai. Jadi memang air itu menjadi dia punya barang mewah lah. Ada banyak maksudnya. Ada banyak. Baik. Sriwijaya. Padi merupakan tanaman utama. Nampak? Masih lagi padi. Padi sawah ditanam di kawasan pedalaman Palembang, terutama di tanah tinggi. Nampak? Dia ada tanah tinggi tapi dia tanam. Kalau padi yang tanam kat tanah tinggi ni kita panggil padi apa, Fan? Padi huma. Padi huma ataupun lebih senang lah nak faham. Mungkin murid kat rumah padi huma. Apa tu kan? Apalah ni kan? Padi bukit. Padi bukit. Biasalah orang lama kan? Orang lama. Kan? Padi bukit. Okey, cikgu. Okey. Kemudian kita ada rempah ratus. Okey, rempah ratus. Kita tengok kita ada bunga cengkeh ditanam di Kepulauan Maluku. Okey, ini adalah kalau kita tengok bila dah pergi ke kemudian, kenapa kuasa barat nak menguasai tanah-tanah di Asia ini adalah kerana hasil tanaman. Nak rempah ratus ni. Konon-kononnya. Konon-kononnya rempah ratus. Saya rasa saya ada tinggalkan tugasan pada murid kita di atas talian. Mereka kena buat perkongsian tentang Kristina, kamu kena buat perkongsian tentang apa, Kristina? Hasil hutan dan laut. Cuba kongsikan sikit. Cuba cerita kat Abang Irfan sikit nak dengar. Okey. Hasil hutan dan laut ini pada Kerajaan Alam Melayu kaya dengan hasil hutan dan laut. Pada peringkat awal, masyarakat Kerajaan Alam Melayu menjalankan kegiatan mengutip hasil hutan dan hasil laut bagi kegunaan mereka sahaja. Apabila kegiatan membawa hasil yang melebihi keperluan masyarakat setempat, maka lebihan ini didagangkan dalam kalangan pertempatan tersebut. Kawasan pertempatan ini seterusnya berkembang menjadi kawasan perdagangan.
Antara hasil hutan dan laut yang mendapat permintaan tinggi daripada pedagang asing termasuklah gaharu, sarang burung, rotan, kapur barus, gamat, mutiara dan rupai laut. Okey, terdapat beberapa contoh hasil hutan iaitu gaharu, sarang burung, rotan dan kapur barus. Okey, gaharu digunakan sebagai bahan pewangi dan perubatan. Ia juga banyak didapati di hutan Sungai Mekong, Tanah Melayu dan Sumatera. Sarang burung layang-layang banyak didapati di Pulau Borneo dan digunakan untuk kesihatan dan perubatan. Seterusnya, rotan mudah didapati di seluruh alam Melayu. Ia digunakan sebagai bahan binaan dan bahan kraftangan. Kemudian, kapur barus banyak ditemukan di Sumatera dan Borneo. Ia harus digunakan sebagai bahan pewangi. Okey, secara simpulan antara contoh-contoh hasil laut ialah gamat, rupai laut dan mutiara. Gamat dijadikan bahan makanan dan perubatan. Seterusnya rupai laut dijadikan makanan, mutiara pula dijadikan sebagai barang perhiasan. Ketiga-tiga bahan ini mudah didapati di perairan alam Melayu terutama di Selat Melaka dan Laut Sulu. Untuk lebih lanjut, hasil hutan dan laut ini mendapat permintaan tinggi daripada perdagangan kerana mempunyai pelbagai kegunaan seperti sumber makanan, ubatan, wangian, perhiasan dan bahan binaan. Berapa buku surat yang awak baca tu? Cengang cikgu dengar. Banyak Dia perkongsiannya, punya cikgu. research. Wow. Hebatlah. Wow. Cuma saya tertarik dengan kapur barus dia sebut tadi. Dia guna kapur barus untuk apa, Gisina? Untuk bahan wangi. Pewangi. Hari ini sebut kapur barus orang takut bau orang mati. Saya pun katanya. takut juga. Baik. Terima kasih, Gisina. Okey, baik. Itu adalah hasil hutan dan laut. Saya yakin dengan Kamelia pun saya ada tinggalkan tugasan yang sama. Kamelia, apa yang seharusnya kamu kongsikan dengan murid-murid di rumah hari ini? Silakan. Okey, hari ni saya kongsikan pasal pertanian. Pertanian. Baik. Alam Melayu mempunyai tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Pada tahap awal, kegiatan pertanian bertujuan untuk menyara diri sahaja. Namun begitu, apabila terdapat lebih hasil pertanian, lebihan tersebut akan dipasarkan atau dibekalkan untuk memenuhi permintaan penduduk yang tidak terlibat dalam kegiatan pertanian. Sebahagian besar kawasan alam Melayu ditanam dengan padi. Padi daripada kerajaan Funan, kerajaan Campur dan kerajaan Angkor. Padi ditanam di kawasan tanah tinggi atau bukit yang kurang mendapat bekalan air dengan dibuat teres atau relung. Selain itu juga terdapat juga rempah ratus. Rempah ratus yang terdapat di alam Melayu ialah bunga cengkeh, putih padi dan lada hitam. Bunga cengkeh ditanam di Kepulauan Melaka, buah Muluku, buah pala pula ditanam di Pulau Handak, manakala lada hitam ditanam di Sumatera dan Jawa. Baik, terima kasih. Kasih Kamelia. Kasih Kamelia. Pulau apa sebut tadi? Pulau Muluku. Pulau Muluku Muluku katanya. ke Pulau Malaku ke apa? Pulau macam mana? Pulau apa Pulau Kamelia? Maluku. Pulau Maluku. Tu dah dengar okey. tadi Muluku. Pulau Maluku. Baik, cikgu. Betul. Mereka dah berikan pendapat mereka mengenai kerja cikgu dah bagi tadi. Ya, betul. Jadi, berapa ganjaran untuk mereka, cikgu? Uish, yang ini saya kena bagi banyak ni. Okey. Kena bagi kedua-duanya. Berapa cikgu kita nak bagi? Kita bagi dua. Dua. Kita Okey, bagi dua dua. untuk Tapi saya Gisina. nak yang gold. Okey, yang emas cikgu. Bagi emas. Yang emas tu. Kenapa emas, cikgu? Kenapa emas? Nampak dia punya research tadi, dia Okey. punya penyelidikan. Kalau dia buat tesis boleh dapat master dah ni. Wah. Sebab kalau saya pun boleh dengar tadi, penjelasan dia berikan sangat terperinci. Ya, lengkap dengan ini yang suka untuk cikgu sebut untuk murid-murid di rumah bila berjumpa dengan soalan-soalan yang begini. Mungkin dalam ujian, mungkin dalam peperiksaan atau mungkin sekarang di tingkatan 2. Nanti bila nak jawab SPM nanti, mesti lengkapkan fakta. Betul. Huraiannya. Contoh, jangan ditinggalkan. Macam tadi dia sebut, contohnya kapur barus, contohnya bunga cengkeh. Dia sebut contoh yang spesifik begitu memang terbaiklah. Sekolah Syabas. mana tadi?
Kan? Sekolah cikgu lah tu. Okey, Sekolah baik. saya. Jom kita teruskan cikgu pembelajaran kita. Boleh kita Silakan. teruskan. Baik. Jadi tadi dia dah sebut tentang pertanian. Jadi kita ada juga kegiatan pertanian yang lain, iaitu kita tahu sebelum ni ada biskut bijan. Tapi kita tengok bijan dah siap je. Pernah tengok tak bijan tu macam mana? Jangan tak tahu bahawa bijan itu datang daripada alam Melayu atau kawasan kita lah, Asia Tenggara hari ini. Kita ada juga ke kacang. Pernah makan kacang, cap tangan lah, cap penumbuk lah, cap selipar, macam-macam. Macam mana rupa kacang tanah tu? Itu juga merupakan hasil daripada kawasan kita, alam Melayu. Kita ada buah-buahan dah semestinya, dan kita ada tebu, kita ada pisang, ini semua juga merupakan hasil daripada kegiatan pertanian lain yang berlaku di alam Melayu. Macam tadi kita ada sawah, kita ada paya. Paya ini pun tempat, kalau sekarang dah jadi kolam lah. Betul. Dulu orang tak boleh nak buat kolam elok-elok, jadi paya tu tempat dia ternak ikan. Okey, kemudian kita ada perdagangan. Jadi kita dah ada tadi sumber. Kalau kita tengok tadi, Kristina telah kongsikan dengan kita hasil daripada hutan dan laut. Camelia juga telah kongsikan dengan kita hasil-hasil daripada pertanian. Kalau kita tengok ada banyak hasilnya. Jadi hasil-hasil ni ke mana perginya? Adakah ianya hanya untuk sara diri ataupun ianya dijadikan perdagangan? Sudah pasti ianya dijadikan perdagangan. Macam yang kita kata awal tadi, kegiatan ekonomi itu adalah cara hidup masyarakat di dalam alam Melayu. Jadi kita ada barangan alam Melayu yang menjadi tarikan pedagang luar. Macam kita kata tadi, rempah ratus, hasil hutan dan sebagainya. Jadi kedudukan alam Melayu yang berada di tengah-tengah antara perhubungan timur dan barat menyebabkan ianya menjadi tumpuan untuk mendapatkan segala barangan-barangan ini tadi. So menjadikan alam Melayu sebagai tempat perdagangan yang sangat strategik. Jadi kita ada pelabuhan Oyo di Funan, kita ada pelabuhan di Palembang, kita ada pelabuhan Tuban, Sidayu, Gresik di Surabaya. Kita juga ada pelabuhan Turan, kita ada ke pelabuhan Yasodharapura di Angkor, kita ada pelabuhan Sungai Mas dan Pangkalan Bujang di Kedah Tua. Dan kita ada pelabuhan Pangkalan Lembah Kinta, Tanjung Rambutan, Bido dan Sungai Siput di Gangga Negara. Jadi kalau kita tengok, pedagang dari luar seperti China, India, Arab dan Parsi datang untuk dapatkan, kalau contoh tadi kayu gaharu. Betul. Kalau hari ini mungkin popular bakhor, bakar kayu tu untuk dapatkan wangian. Dan ini adalah diperlukan ketika itu mungkin daripada orang-orang Arab. So mereka nak dapatkan kayu gaharu ni datang ke alam Melayu. Ini hasil hutan dan laut tadi yang dikongsikan oleh kawan kita. Kita ada gaharu, kita ada sarang burung, kita ada rotan, kita ada kapur barus. Hasil hutan dan laut yang dikongsikan tadi. Nampak ini semua contoh-contoh yang diberikan sangat baik. Itu sebab saya kata kena bagi 2 emas untuk mereka. Hasil penyelidikan yang baik. Dan yang terakhir, perlombongan. Ini yang kita kata tadi, duduk di bahagian yang paling bawah tadi kan. Kerana ianya adalah satu kerja. Yalah, nak gali tanah, betul, nak keluarkan benda yang tersimpan dalam tanah, nak mendulang, waktu tu menggunakan cara tradisional mendulang dan sebagainya untuk dapatkan hasil-hasil ini. Jadi nampak tu, di Champa dia ada pegunungan Hue untuk dapatkan emas. Kita ada Indrapura, kawasan antara Amarati dan Vijaya di Perak. Angkor nampak untuk dapatkan biji besi dan sebagainya. Jadi perlombongan-perlombongan ini tidak mudah dijalankan ketika itu. Yalah, nak keluarkan besi. Betul. Mungkin alatan yang digunakan mungkin kayu je, nak korek besi. Jadi menyebabkan tidak ramai orang yang buat dan ianya menjadi aktiviti ekonomi yang paling bawah kerana kurang orang buat. Bukan dia tak diperlukan, kerana kurang orang buat. Sebab itulah mereka fokuskan kepada pertanian, cikgu. Betul. Tetapi jangan kita lupa, maklumat di luar buku teks, kalau di Kedah Tua kita ada kerajaan Sungai Batu ketika Sungai itu Batu yang memang terkenal dengan peleburan biji besi yang membekalkan alatan berasaskan besi ke seluruh dunia hingga ada bukti-bukti tinggalan-tinggalan yang membuktikan bahawa berlaku hubungan dengan kerajaan Rom. Baik. Membekalkan semua yang ada di situ untuk kegunaan kerajaan Rom. Okey, cikgu. Itulah dia sedikit sebanyak mengenai kegiatan ekonomi yang kita dapat pelajari bersama dengan Cikgu Rizwan. Betul. Dan bersama dengan murid-murid kita ada Kasih dan juga Kristina. Okey, cikgu. Apa kata kita berhenti berehat dulu, boleh? Boleh? Kita teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Bacaan tadi ada lagi tak?
Didik TV KPM. Anda sedang menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya Irfan dan Cikgu Ridho tentunya. Sekarang kita tengah belajar mengenai mata pelajaran sejarah tingkatan 2 mengenai kegiatan ekonomi dalam kerajaan alam Melayu. Jadi untuk segmen kali ini Cikgu, kita nak bawakan topik apa pula? Kita nak bawa topik apa? Bila ada kegiatan ekonomi, sudah pasti adanya komunikasi. Betul. Bila ada komunikasi, bila ada ekonomi, ada orang berniaga, selain daripada cakap jual barang macam jual belacan tadi, mesti ada rekod. Jadi mesti ada bahasa dan mesti ada tulisan. Mari kita berkenalan. Silakan. Apa yang ada di setiap kerajaan alam Melayu berkaitan dengan bahasa dan tulisan. Baik, kita tengok. Kita ada bahasa dan tulisan, kita ada persuratan. Tapi kita akan fokus kepada bahasa dan tulisan. Mari kita tengok. Jadi bahasa dan tulisan. Di akhirnya nanti kita mengharapkan murid-murid yang di rumah maupun yang di atas talian boleh menerangkan tentang bahasa dan tulisan masyarakat kerajaan alam Melayu. Baik, kita pergi kepada kerajaan yang pertama, Funan. Okey. Di Funan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Sanskrit. Buktinya, penemuan batu bersurat Funan bertarikh abad kedua. Kemudian, asal tulisannya berasaskan tulisan orang Hu yang menggunakan tulisan orang India dan kalender saka yang digunakan. Maksudnya, lengkap. Kenapa nak ada kalender? Baru tahu bila barang sampai. Ada rekodnya. Ada rekodnya. Itu di Funan. Kita pergi kerajaan seterusnya. Kita ada Champa. Okay. Di Champa, bahasa pertuturan, bahasa Melayu Champa. Buktinya, penemuan batu bersurat dalam kedua-dua bahasa. Ada bahasa yang Champa guna dan ada bahasa Melayu. Tulisan pula menggunakan tulisan Pallava. Buktinya penemuan inskripsi bertarikh abad ke-6. Menggunakan tulisan Champa kuno. Kemudian bahasa utama adalah bahasa Melayu. Menjadikan Champa bahasa utama. Agama Islam tersebar di Champa pada abad ke-8. Tulisan jumpa abad ke-6. Abad ke-8 jumpa kesan agama Islam sampai. Itu di Champa. Kita pergi kepada kerajaan seterusnya. Kita ada kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Okay, jadi di Sriwijaya, okay, kita tengok. Apa yang ada di Sriwijaya? Bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Guna bahasa Melayu juga. Guna bahasa Melayu juga. Dalam pentadbiran dan harian. Pengaruh dari bahasa Sanskrit ada. Menjadikan bahasa Sanskrit digunakan sebagai tulisannya. Okey, buktinya kita ada penemuan batu-batu bersurat di Sumatera bertarikh abad ke-7, di Kedukan Bukit, di Kota Kapur, di Telaga Batu, di Talang Tua. So ini kita jumpa batu bersurat dengan tulisan Sanskrit. Tapi kita faham masyarakat di sana menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Angkor. Ini kerajaan Angkor. Bahasa digunakan adalah bahasa Sanskrit dan Khmer. Buktinya penemuan inskripsi pada dinding candi. Terdapat dua jenis tulisan yang dijumpai pada dinding candi iaitu Pallava dan tulisan Khmer. Kemudian kita ada Majapahit. Majapahit, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Jawa kuno. Tulisan dia, tulisan Kawi. Tulisan Kawi, penemuan ini terbukti apabila kita jumpa batu bersurat bertarikh abad ke-14. Ini untung ada batu bersurat ni. Dia dah tulis tarikh kat situ. Macam buku nota kamu kat rumah, ke tak buat nota. Buat mesti tulis tarikh. Baik, huruf Arab juga digunakan. Dan penggunaan huruf Arab menunjukkan wujudnya perdagangan di antara kerajaan Majapahit dengan Arab dan boleh juga dikatakan di situlah datangnya agama Islam. Baik, itu di Majapahit. Jadi kita tengok macam mana tulisan Jawa kuno tu. Macam tu tulisan Jawa kuno. Macam mana pula dengan tulisan Pegon. Tu tulisan Pegon yang dekat tepi tu. Dan yang bawah tu tulisan Kawi. Yang warna gold tu, itu adalah tulisan Kawi. Nampak macam sama tapi dia lain-lain sikit. Itu sebab dia nama Alam Melayu. Walaupun dia lain tapi sebenarnya dia agak serupa. Okey. Paling dekat dengan kita, Kedah Tua. Kedah Tua. Kita tengok Kedah Tua, bahasa yang digunakan bahasa Sanskrit. Kat Kedah tak guna bahasa Melayu pula. Dia guna bahasa Sanskrit. Tempat lain guna bahasa Melayu. Tulisan Sanskrit. Di Kedah Tua guna bahasa Sanskrit. Sebab logat Kedah istimewa sikit. Betul. Saya setuju, Cikgu. Tulisan dia guna Pallava. Dia guna bahasa Sanskrit, dia guna tulisan Pallava. Okey, bukti penemuan batu bersurat Sungai Mas, Ceruk Tok Kun.
Dan okey, ini adalah rumusan untuk bahasa dan tulisan. Peranan bahasa dan tulisan ni tadi kalau kita tengok hasil tulisan masyarakat kerajaan tersebut menjadi sumber rujukan ialah macam tadi kan, buktinya jumpa batu bersurat. Batu bersurat. Ada Dekat tarikhnya. batu bersurat ada tarikh. Ada bentuk tulisan yang digunakan dan ada menyatakan bahasa apa yang mereka gunakan. Baik, cukup untuk maklumat itu. Mari kita uji yang dekat rumah dan yang di atas talian peka tak dengan apa yang cikgu kongsikan tadi. Mari kita tengok. Kita cuba soalan isi tempat kosong je, Fan. Isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Kalau tak fokus tadi tak boleh jawab lah. Kalau tak fokus tadi memang tak boleh jawab lah. Kita tengok siapa tak dapat jawab. Kita potong markah hujan ni nanti. Okey cikgu, jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Kita nak bagi ikut giliran atau siapa cepat dia dapat? Kita tengok siapa dapat jawapannya. Okey. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey. Siapa cepat dia dapat Baik, bahasa menjadi bahasa utama kerajaan Funan berdasarkan penemuan batu bersurat Funan yang bertarikh abad kedua. Apa dia? Siapa nak jawab? Saya. Oh, Irfan nampak. Kristina dulu cikgu. Kristina dulu. Baik, Kristina. Apa kita nak isi kat situ, Kristina? Jawapannya ialah Sanskrit. Sanskrit. Betul ke salah? Kita tengok. Betul ke salah? Pam. Betul. Sanskrit. Ya, betul. Ya, Baik. okey. Satu untuk siapa tadi? Kristina. Kristina, okey. Satu Jangan untuk letak dulu. Kristina. Jangan letak dulu. dulu. Kita ada banyak tu. Okey, Kita okey, tengok baik. nanti siapa yang banyak jawab. Kita simpan dulu. Soalan kedua. Tulisan masyarakat Funan berasaskan tulisan yang menggunakan tulisan orang India. Apakah jawapannya? Okey. Saya. Siapa Camelia? Orang Hu. Orang Hu. Tulisan orang Hu. Mari kita tengok. Betul atau salah? Betul. Macam itulah. Okey. Yang ketiga. Baik, satu sama. Okey, soalan ketiga. Kita laju, kita go fast. Okey, Funan juga menggunakan kalender. Saya. Okey, terus jawab. Saka. Saka. Saka? Saka. Saka, betul. Okey. Tepat sekali. Masyarakat kerajaan Champa menggunakan tulisan Palava. Ui, terus. Bersaing rapat ni. Okey, Palava. seterusnya. Baik. Masyarakat Champa juga menggunakan tulisan Champa. Kuno. Kuno. Uish. Terbaik. Wih, Okey. satu seorang ni. Saing sebelah-sebelah. Champa juga menggunakan tulisan Jawi. Jawi. Betul. 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 Okey, Nice. seterusnya. Oi, goyang dia sekejap. Baik. Okey. Soalan seterusnya. Bahasa Sanskrit dan digunakan oleh kerajaan Angkor. Bahasa Sanskrit dan Khmer. Khamer. Kristina jawab Khmer tadi. Okey. Kita tengok. Siapa yang betul? Khmer. Khmer, okey. Siapa Khmer? Kasih Camelia. Kasih Camelia. Okey. Okey. Baik. Okey. Kerajaan Majapahit menggunakan bahasa Jawa. Jawa. Betul pula Jawa. Hebatlah murid-murid cikgu ni. Baik. Okey. Selepas Okey, ada kedatangan Islam, kerajaan Majapahit mula menggunakan huruf Arab. Arab. Siapa jawab? Betul atau salah? Saya. Arab. Saya. Saya jawab tadi. Kristina. Okey, Kristina. Ui, leading Kristina. Saya Kristina saja. ada di Marah dia depan. tak dapat tadi, Marah dia. Okey, baik. Kita teruskan soalan seterusnya. Selepas kedatangan Islam tadi, dia guna huruf Arab. Baik, Okey. sekarang Pegon. kalau kita tengok, Kristina mendahului di depan dengan 6 dia betul dan 5 Kasih betul. Kalau Kristina betul soalan yang seterusnya, mesti dia dah sedia jawapan kan, dah tengok soalan kat situ. Mari kita tengok. Tulisan yang menggunakan huruf Arab bagi menulis bahasa Jawa dikenali sebagai tulisan. Pegon. Siapa jawab dulu pegon tadi? Kristina, cikgu. Kristina Dia dah buka jawab mulut dengan dulu betul. tadi. Betul tak pegon? Betul. Nice. Berikan tepukan untuk Berikan sendiri. tepukan Wah. untuk Kristina. Terbaik. Maksudnya bagi perhatian. Betul. Waktu cikgu. Tak tolak markah lah cikgu. Jam. Tak boleh tolak markah dalam sini. Tak Okey jadi cikgu, potong. ganjarannya macam mana? Dah dua-dua hebat Ganjarannya ni. kita bagi Kristina Okey. 2 dan kita bagi Kasih juga 1. Satu. Okey, baik. Tak apa, ada lagi lepas jangan risau. Ada lagi, jangan Okey. risau. Sementara Abang Irfan nak lekatkan mata ganjaran ni, jadi jom kita berehat seketika. Dah kita latih kita punya minda tadi. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV, KPM. Jangan ke mana-mana.
Didik TV KPM. Bersama kami dalam Didik TV KPM untuk slot menengah rendah. Untuk hari ini kita sedang belajar mengenai sejarah. Baik cikgu, kalau kita menjelajah di serata dunia, contohnya di Indonesia dan juga di Thailand misalnya, kita boleh lihat ada peninggalan seni bina oleh kerajaan alam Melayu, betul cikgu? Betul. Jadi untuk segmen kali ini kita akan membicarakan tentang itu. Jadi cikgu, jom kita mulakan. Baik, betul macam yang Irfan cakap tu. Kalau kita tengok, bila kita tengok je binaan yang ada ni, kita kenal, oh ni macam bangunan Siam. Betul. Oh ni macam bangunan Indonesia. Oh ni macam bangunan Vietnam. Kita akan nampak identiti di sebalik seni bina itu tadi. Oleh kerana itulah, di dalam ekonomi itu, kita akan melihat seni bina sebagai salah satu faktor kerana ianya merupakan kesan daripada aktiviti ekonomi yang berlaku. Ialah, kalau macam kita pergi ke tempat lain, sudah pasti ada seni bina yang kita bawa menunjukkan kita. Bila kapal nak berlabuh, sudah pasti bendara akan pergi tengok, oh ada banyak kapal daripada Siam. Oh ada banyak kapal daripada Champa contohnya. Daripada mereka kenal, daripada bentuk kapal, layar dan sauh yang mereka gunakan. Dan jangan tertukar, seni bina bukan hanya pada binaan bangunan, tetapi termasuklah perlabuhan, kapalnya dan sudah pasti binaan-binaan yang terkenal seperti candi. Mungkin murid-murid di rumah selalu dengar candi dan sebagainya. Baik, kita pergi kepada seni bina. Kita tengok seni bina. Okay, pada akhirnya kita berharap murid di rumah dan yang di atas talian boleh menerangkan tentang seni bina masyarakat kerajaan alam Melayu. Baik, seni bina merupakan suatu seni. Mereka bentuk sesebuah binaan yang mempunyai fungsi tertentu. Contohnya seni bina candi, perkapalan dan sistem pengairan. Macam yang saya cakap tadi, bukan semestinya kepada bangunan. Dianya boleh jadi kapal, boleh jadi tali air. Ianya juga merupakan salah satu daripada seni bina. Baik. Rasanya ada banyak homework yang cikgu tinggalkan pada murid-murid kita di atas salian. Dan antaranya hari ini kita nak sebut tentang pengairan. Siapa yang cikgu tugaskan untuk cari maklumat tentang seni bina sistem pengairan? Saya. Okey, teruskan. Boleh buat perkongsian Terima Kamilia? kasih Kamilia, silakan. Seni bina ni merupakan suatu seni mereka bentuk sesebuah binaan yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contohnya seni bina candi, perkapalan dan sistem pengairan. Pada akhir Untuk sistem pengairan, Sistem pengairan Kamilia. ni seperti kerajaan Funan. Seperti yang pertama perkapalan, kedua sistem pengairan, ketiga candi. Sistem pengairan dibina untuk mengawal limpahan air, juga berfungsi untuk mengalirkan air masih keluar dari tanah pertanian. Okey, itu sistem pengairan. Baik, candi pula, macam mana candi? Okey, candi merupakan seni bina masyarakat kerajaan Champa, dapat diilham melalui binaan candinya. Antara candi kerajaan Champa yang masyhur termasuklah kompleks candi di Lembah Mison, Dung Dong dan Po Naga. Dijumpa candi dekat Champa je. dekat Champa. Baik, kita tengok. Sebenarnya ada juga di tempat lain. Kalau kita tengok seni bina di kerajaan Funan, mereka ada perkapalan, mereka juga ada sistem pengairan dan mereka juga ada candi. Ini tiga memang menjadi faktor kepada semua kerajaan yang ada. Semua kerajaan ini mempunyai seni bina perkapalan, pengairan dan juga candi. Ini Funan. Kita tengok kerajaan yang lain. Kerajaan Angkor juga mempunyai sistem pengairan dan candi. Kenapa mereka tak ada perkapalan? Kerana tempat kerajaan ini terbentuk jauh ke tengah daratan. Kita tengok kerajaan yang lain. Kerajaan Angkor. Tu ada juga perkapalan dia. Sebab tempat dia tadi ada juga air. Mungkin kapalnya bukan dekat laut tapi juga di sungai. Baik. Seni bina seterusnya, Kerajaan Champa. Kalau kita tengok di Kerajaan Champa, seni bina masyarakat dapat melalui binaan candi. Nampak candi dia berlainan. Walaupun setiap kerajaan tadi ada candi, tapi candinya berbeza-beza di antara satu kerajaan dengan satu kerajaan yang lain. Ini yang disebut oleh Kristina tadi. Dong Duong katanya. Dong Duong. Ada gambar dia dekat situ. Tu. Dong Duong yang dekat sana tu. Okey cikgu, tadi berdasarkan jawapan yang diberikan oleh Kristina dan juga Kamilia, kita nak bagi ganjaran juga ke? Kita nak bagi ganjaran, boleh bagi ganjaran, tapi
Macam mana cikgu? Berapa untuk Camellia dan untuk Christina? Mungkin masa yang diberikan tak cukup, jadi kita bagi dia satu-satu. Maklumatnya tergantung. Kita bagi satu Camellia dan satu Christina. Okey cikgu, jom kita teruskan. Kita teruskan. Sama-sama Baik. Irfan. Kita ada Kerajaan Srivijaya juga mempunyai candi, iaitu Candi Muara Takus dan Candi Muara Jambi. Kita juga di Srivijaya kita ada perkapalan. Di Majapahit juga ada candi, Candi Tikus di Jawa Timur, Candi Cetor di Jawa Tengah. Kerajaan Majapahit juga membawa binaan-binaan yang lain. Tadi kita ada perkapalan, kita ada sistem saliran dan kita ada candi. Tapi dekat Kerajaan Majapahit mereka buat pintu gerbang. Istimewa sikit. Apa fungsi pintu gerbang ni cikgu? Pintu gerbang ni mungkin ianya menunjukkan Okey. kemegahan sebab ini adalah pintu masuk tempat orang masuk. Wah, nampak pintu gerbang dia tersergam. Wah, hebatnya. Itu yang pertama kali orang nampak kan? Ya, sampai nak masuk, wah pintu gerbang dia. Wah. Lambang kemegahan kerajaan Lambang itu. kemegahan kerajaan tersebut. Baik. Dan di Kedah Tua tidak ketinggalan juga mempunyai binaan candi bagi agama Hindu, Buddha yang berada di Lembah Bujang dan tinggalan candi Buddha yang masyhur seperti di Bukit Coras, di Pendiat dan Bukit Meriam. Di Kedah Tua juga terdapat binaan arca Hindu dan tinggalan candi Hindu yang masyhur. Selain itu, yang terakhir tadi kita dah sebut sampai Kedah Tua, sudah pasti selepas itu adalah Gangga Nagara, penemuan patung Buddha yang diperbuat daripada gangsa. Setinggi 18 meter di Tanjung Rambutan merupakan antara bukti seni bina kerajaan Gangga Negara dan penemuan beberapa binaan patung Buddha lain di Sungai Siput dan Pengkalan. Seni bina arca tersebut menerima pengaruh daripada kerajaan Gupta dan India. Boleh sebut bunyi itu pun macam Gangga Nagara, macam belah-belah India kan. Jadi memang tinggalannya adalah bercirikan ke sana. Okey, maknanya ada unsur-unsur seni bina India di sana cikgu. Betul. Ya? Okey cikgu, kita pun dah mendalami dari segi seni bina yang kita dapat mengetahui dalam kerajaan alam Melayu ini. Jadi untuk itu ada lagi tak perkongsian cikgu? Mungkin sedikit lagi? Kalau kita tengok macam yang saya cakap daripada awal, kena faham di dalam masyarakat alam Melayu, kegiatan ekonomi merupakan budaya mereka. Betul. Okey. Hampir semua masyarakat alam Melayu menjalankan aktiviti yang sepatutnya untuk sara diri tetapi akhirnya menjadi kegiatan ekonomi seperti mereka pergi menangkap ikan asalnya untuk menyara diri makan sendiri tapi bila mereka pergi menangkap ikan dapat hasil yang banyak maka berlakunya pertukaran dan akhirnya menjadi perdagangan. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain dan sudah pasti teori kehendak dan keperluan itu supply dan demand menyebabkan kehendak manusia perlu dipenuhi. Dah ada ikan, rasa nak kambing lah. Menyebabkan wujudnya penawaran yang lain. Baik. Jadi tak semua orang pergi tangkap ikan, ada orang yang beli kambing pula. Dah makan daging ikan, daging kambing, rasa nak daun-daun lah. Dia pergi tanam sayur pula. Bermula dengan mana? Dia pergi mengutip hasil hutan. Dulu sebelum ni kangkung pergi kutip kat paya. Sekarang kita tanamlah kangkung ni. Bila dah tanam, banyak pula. Tak habis nak makan ni. Kita jual lah. Macam tu. Itulah konsepnya cikgu kan? Itu adalah konsepnya untuk ekonomi alam Melayu. Itu sebab kita tak boleh pisahkan. Dia mesti bersama. Dan apabila ini berlaku, sudah pasti membawa kepada apa kesan seterusnya, iaitu seni binanya tadi, perkapalannya tadi dan apa-apa yang menunjukkan kemegahan kawasan tersebut kerana ia akan menjalinkan hubungan dengan orang dari luar yang akan datang ke satu-satu kerajaan di alam Melayu. Baik, cikgu, terima kasih atas penjelasannya. Dan sekarang ini mungkin kita boleh dapatkan sedikit ringkasan, rumusan ringkas dan harapan cikgu kepada murid di luar sana. Silakan. Mesti. Kena faham, pembelajaran sejarah. Selalu saya sebut setiap kali. Sejarah bukan untuk dihafal tetapi untuk difahami. Dalam episod kali ini, perlu faham bahawa kegiatan ekonomi itu membentuk budaya masyarakat dan itulah identiti kita yang tinggal di dalam kawasan persempadanan alam Melayu ni. Betul cikgu. Itulah dia rumusan daripada cikgu tentang topik kita pada hari ini dan kita nak dapatkan sedikit pentaksiran murid. Kita ada Christina dan juga Kasih hari ini. Bagaimana prestasi mereka cikgu? Cemerlang atau bagaimana? Baik. Sebelum saya buat dia punya rumusan, suka untuk saya ulang konsep yang saya gunakan pada kali ini adalah flip classroom. Okey. Mungkin ada yang di luar sana pernah dengar flip classroom, tapi flip classroom tu macam mana? Kita tinggalkan tugasan dengan pelajar untuk dia cari dan kita akan follow up ataupun kita terima tugasan pelajar itu
pada pertemuan yang seterusnya, which is pertemuan kali inilah. Dan kita akan guide sebagai guru, akan menjadi facilitator untuk membetulkan kalau ada kesalahan fakta daripada maklumat yang dicari oleh pelajar. Jadi untuk itu, kalau kita tengok pelajar kita berjaya mendapatkan maklumat dengan baik dari sumber yang betul dan maklumatnya tepat. Jadi semangat pelajar kita sangat terbaik hari ini. Berikan tepukan untuk Kristina dan Kasih dulu. Tahniah boleh ucapkan. Jadi, sebagai pengakhirannya, bagaimana rakan-rakan kita di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan, cikgu? Kat mana? Boleh. Kalau nak cuba semula latihan yang kita gunakan untuk murid di atas talian tadi dan nak dapatkan slide yang cikgu gunakan ini, bolehlah murid-murid di rumah layari portal Delima di laman Sumberku untuk dapatkan semua maklumat yang cikgu gunakan dalam episod kali ini. Baik, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Ridwan kerana bersama kami untuk episod kali ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Adina sebagai juru bahasa isyarat dan terima kasih lagi kepada Kasih dan Kristina kerana berjaya menjadi murid yang cemerlang untuk episod kali ini. Baik, dalam kita mempelajari sejarah, yang paling penting kita kena menghargai dan menghayati kerana itulah jati diri kita. Baik, insyaAllah kalau kita jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.